Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada video kali ini saya nak menerangkan tentang bagaimana kita nak buat kurungan berlabel bagi memastikan kita berjaya menguraikan teori X-bar yang merupakan salah satu teori yang terdapat dalam Government Embedding Theory. Okey, secara asasnya nak buat X-bar ni mudah. Teori X-bar ataupun sub-teori X-bar ni merupakan salah satu teori yang sangat mudah lah jika nak dibandingkan dengan kasus, dengan theta, dengan ubah alfa. X-bar mudah. Sebab apa? X-bar kita hanya perlu untuk fokuskan kepada penerang dan kepala sahaja. Penerang dan kepala sehingga kita boleh dapat cantuman yang betul dan tepat bagi setiap penerang dan kepala tersebut. Jadi cabarannya kat sini kita hanya perlu kena pasti penerang dan kepala. Okey, jadi saya harap itu dah tak ada masalah lah. Tak ada masalah sebab saya percaya kita semua boleh kena pasti penerang dan kepala bagi setiap frasa. Namun demikian, yang jadi masalah adalah bila hadirnya satu istilah yang dinamakan sebagai kurungan berlabel. Kurungan berlabel ni merupakan istilah yang saya guna dalam TC saya lah. Kalau awak boleh tengok TC saya, awak boleh baca TC saya gunakan istilah kurungan berlabel. Dalam bahasa Inggeris kita panggil label bracket ataupun bracket berlabel. Tapi saya gunakan istilah kurungan berlabel. Okey. Kurungan berlabel ni dia sama seperti kita cuba nak mencantumkan setiap kepala dan frasa dalam X-bar. Cumanya bila kita buat X-bar secara tree diagram ataupun rajah pohon X-bar, kita akan gabungkan dia secara menegak. Tapi untuk kurungan berlabel kita akan gabungkan dia secara melintang, memanjang ke kiri dan ke kanan. Jadi masalah berlaku dalam kalangan pelajar linguistik adalah mereka gagal untuk memahami bagaimana untuk menggabungkan setiap kepala dan penerang tu dengan menggunakan kurungan berlabel instead of gunakan tree diagram. Sebab apa? Kurungan berlabel ni sangat bermanfaat untuk kita jimatkan paper ataupun jimatkan kertas kita ketika kita menghuraikan X-bar. Itu sangat bagus. Jadi pada hari ini saya akan terangkanlah bagaimana kita nak buat kurungan berlabel untuk menghuraikan setiap proses dalam teori X-bar. Saya tak boleh nak buka kamera saya sebab saya boleh desktop masalah. Saya klik-klik kamera pun tak terbuka, jadi tak ada masalah lah. So you all boleh dengar suara saya. Okey. Jadi tanpa buang masa kita present. Ini saya nak tunjukkan sahaja bagaimana nak buat kurungan berlabel. Saya andaikan you dah faham kepala, dah faham penerang, dah faham bagaimana nak mencantumkan setiap kepala dan penerang, sudah faham untuk melabelkan setiap cantuman tu. Jadi yang masalah adalah kurungan berlabel. So saya akan tunjukkan kurungan berlabel sahaja. Sekejap ya. Okey, untuk kurungan berlabel ni saya akan gunakan satu ayat pasif sebagai contoh lah. Sebab ayat pasif ni dia pada saya mudah untuk kita kurung labelkan dia, untuk kita cari dia punya kepala dan penerang. Jadi dia merupakan satu ayat yang saya rasa seronok untuk kita buat X-bar. Okey, ini ingat ya, saya andaikan bahawa you dah faham terhadap X-bar, cumanya masalah yang berlaku adalah bagaimana nak kurung labelkan. Okey, kita mulakan dengan sebuah ayat. Saya ada sebuah ayat. Sekejap ya. Saya masukkan sepunjul lintek ni. Okey, kita ada ayat. Ayat yang saya gunakan adalah okey, saya gunakan ayat sudah. Dan untuk makluman awak, kurungan berlabel ni sangat memakan ruang secara melintang. Maksudnya kiri dan kanan awak sangat penuh. So, kalau macam X-bar diagram ataupun rajah pohon X-bar, dia akan makan ruang secara menegak, atas dan bawah. Tapi untuk kurungan berlabel, dia sangat memakan ruang bahagian kiri dan kanan. So, dia sangat sukar dekat situ. Dia akan confuse sikit. So, kena hati-hati. Jadi, bagaimana kita nak hati-hati tu, itu yang saya cari cara bagaimana kita nak label secara berhati-hati. Cara ni tak ramai orang tahu dan insya-Allah saya akan bagi tahu, saya akan kongsikan macam mana saya buat berhati-hati. Bagi setiap label yang saya kurungkan, bagi setiap ayat yang saya labelkan, saya akan gunakan secara berhati-hati. Bagaimana ini cara dia? Okay, kita ada ayat. Ayat kita adalah beras sudah dimakan oleh burung pipit. Ayat pasif. Beras sudah dimakan oleh burung pipit. Okay, itu ayat pasif. Okay, bila kita jadikan sebagai ayat kita, bila kita cari dia punya bila kita cuba tukarkan dia kepada ayat dasar, ayat dia akan berbunyi sudah dimakan beras oleh burung pipit. Jadi kita andaikan ayat dasar dia adalah sudah dimakan beras oleh burung pipit. Saya tulis sekejap.
Okey. Saya buat kat tengah lah senang. Okey. Sudah dimakan beras oleh burung pipit. Burung pipit. Okey. Kenapa saya jarak-jarakkan? Okey, inilah masalah pada bracket berlabel ataupun kurungan berlabel. Awak perlukan ruangan setiap perkataan tu untuk dijarakkan supaya awak akan mudahkan untuk labelkan dia. Sekarang ni kalau awak tengok, kan saya tak tahu dah sama ada jarak antara kurungan berlabel, jarak antara perkataan saya cukup ke tak untuk melabelkan setiap perkataan. Okey? Kita cubalah, kita cuba. Okey, dan yang paling penting tindakan awak mesti ada space yang panjang. Terutamanya bahagian kiri. Terutamanya bahagian kanan. Bahagian sini kena ada space yang panjang lah. Sebab dia akan gabung nanti. Okey. Saya punya konsep ataupun saya punya formula adalah, okey, apa yang you all buat dekat atas, perlulah you all buat secara menegak. Maksudnya, apa yang awak buat secara menegak, you all kena buat secara melintang. Itu, hafal tu. Apa yang you buat secara menegak, you buat secara melintang. Setiap benda you buat secara menegak, you buat secara melintang. Setiap benda you buat secara menegak, you buat secara melintang. Baik ni saya ulang ni. Setiap benda yang you buat secara menegak, you buat secara melintang. Maksudnya apa? Bila you buat menegak, itu you buat secara S-bar diagram, S-bar tree. Bila you buat melintang, itu maknanya you buat bracket berlabel. Ingat formula saya? Apa yang you buat secara menegak, you akan buat secara melintang. Setiap benda you buat secara menegak, you buat secara melintang. Okay, pertama sekali macam mana kita buat S-bar diagram? Kita labelkan dahulu kan perkataan-perkataan ni. Okay, labelkan lah. Labelkan. Okay, labelkan perkataan. Okay. Labelkan perkataan ni ya. Okay. Bila you buat dash tu kan, okay, itu bermaksud, ingat, saya cakap apa? Apa yang you buat secara menegak, you buat secara melintang. Sekarang you dash tu, you buat secara menegak. So, apa yang you nak buat secara melintang? Kurungkan setiap perkataan. Kurungkan setiap perkataan. Kurungkan. You dah dash ke atas, you kurungkan secara melintang. Itulah formula saya yang bermaksud, apa yang you buat secara menegak, you buat secara melintang. Okay. Ni ada apa? Okay, ini nanti saya akan terangkan. Sebab dia ayat pasif kan? Ayat pasif dia gabungan antara rumus maksudi gadir semua kan? Okay. Jadi dah satu stage, satu perkara dah settle. Okay. Yang kedua, apa yang you buat dekat apa? Dekat dekat S-bar, you labelkan. Okay, ini N. Okay, ini senang je. Ini N. Lepas tu ini N. And then ini P, preposisi. Ini N. Lepas tu ini K, kata kerja. Okay, ini I, infeksi. Ini N. Okay, N frasa nama. Frasa nama subjek. Okay, nak mudah. Okay, ini kita gabungkan. Okay, jadi ingat, apa yang you buat secara menegak, you buat secara melintang. You dah labelkan secara menegak, you labelkan secara melintang. Labelkan macam mana? Labelkan setiap perkataan di akhir kurungan. Okay, labelkan lah. N, P, N, K. Macam mana saya tahu ni kat atas ni? I. Lepas tu, ini N. Nampak? Okay, lepas tu, dah settle label kan? Gabung setiap kepala dan penerang. Okay, ni saya tak nak ajar je sebab bazir masa kalau saya ajar. Saya nak ajar cara nak buat bracket berlabel saja. Okay, ni gabung. Okay, ni jadi N2 bar. Okay. Ingat apa saya cakap? Setiap benda yang you buat secara menegak, you buat secara melintang. Okay, you dah gabungkan secara menegak, you gabungkan secara melintang. N dengan N, N dengan N, gabungkan. Jadi apa? N2 bar kan? Tulis kat sini N2 bar. Lepas apa lagi? Gabungkan N dengan P dengan N. Okay, gabungkan. Jadi apa? P2 bar kan? Ni saya tak nak tahu, saya tak nak cerita kenapa jadi P2 bar, kenapa jadi N2 bar. Itu awak dah ada basic dia. Saya ceritakan macam nak gabung. Okay, gabungkan P2 bar. Okay, so P dengan N2 bar digabungkan. So P dengan N2 bar, apa yang awak buat dekat atas, awak buat dekat bawah.
Gabungkan. Gabungkan. Jadilah apa? P2 bar. P2 bar. Okey, seterusnya. Gabungkan. Apa lagi boleh gabungkan? Dimakan beras. Dimakan beras. Okey, boleh gabungkan dekat sini. Okey, boleh gabungkan dekat sini ya. Okey, K dengan N. Gabung. Okey, jadi K1 bar. Betul tak? Okey. Saya tak nak cerita ya kenapa K1 bar. Baca balik S-bar teori, awak boleh tahulah kenapa K1 bar. Saya tak nak cerita sekarang. Okey. Jadi K dengan N digabungkan menjadi K1 bar. Okey, jadi dekat sini K dengan N digabungkan jadi K2 bar. K1 bar. K1 bar. Lepas tu kita boleh gabungkan lagi kan? K1 bar dengan P2 bar boleh gabung. Jadi K2 bar. So K1 bar, mana K1 bar tadi? Okey, ni untuk keseluruhan K1 bar. Okey. Digabungkan menjadi dengan P2 bar. So jadi apa? K2 bar. K2 bar. Lepas tu I digabungkan dengan K2 bar jadi I1 bar. Lepas tu I kat sini. Okey, ingat apa yang awak buat ke atas, awak buat juga melintang. Okey. So K I, gabung I dengan K2 bar. Okey, K2 bar kat sini gabung. Okey, jadilah dia apa? I1 bar. Lepas tu I1 bar jadi N, gabung dengan N. N ni saya anggap dia sebagai N2 bar sebab dia hanya ada satu frasa nama kan. So N2 bar kat sini lah. Ni N2 bar. Okey, N2 bar gabung dengan I1 bar. Jadilah A kan? Jadilah A. So apa yang awak buat mengala ke atas, awak buat juga mengala melintang. So awak gabungkan N2 bar dengan I1 bar ke atas jadi A. So awak gabungkan N2 bar dengan I1 bar secara melintang, jadilah A. Begitulah ceritanya untuk membuat kurungan berlabel secara tak salah satu pun. Awak tengok, awak semak balik apa yang awak buat secara mengalir ke atas, awak akan buat secara melintang. So in the end, kita padamlah yang ni. Kita padam yang ni. Ini kita padam. Jadilah kurungan label-label yang sempurna. Buat kat dekat kertas kotor. Untuk menaik thesis ke kan, dekat Word ke, okey, dah buat kat kertas kotor, dah betul, dah cari, dah dapat yang betul, dah sempurna ni. Okey, dah sempurna. So inilah dia kurungan berlabel yang dah siap untuk setiap ayat. Kalau awak semak balik semuanya tepat. So isu pasif kategori kosong. Ini kategori kosong. Sama ada awak letak perkataan K ataupun awak letak perkataan kosong, tak ada masalah. Ataupun K, tak ada masalah, boleh pilih. Saya dulu dalam thesis saya letak K, kategori kosong lah kan. Jadi itu dia untuk bracket variable bagi ayat dasar ataupun struktur dalaman bagi sebuah ayat pasif. Inilah dia. Okey, saya harap awak dapat manfaatkannya dan saya harap segala penerangan ni awak akan dapat sampaikan kepada rakan-rakan yang lain jika mereka ada masalah lah. Jika mereka masalah berkaitan dengan pelaksanaan kurungan berlabel dalam ayat pasif. Okey, jadi saya rasa setakat ini dahulu penerangan saya. Jika ada apa-apa info yang akan diberitahu kelak, saya akan buat video macam inilah. Okey, jadi terima kasih. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Terima kasih.